Okay. So, Wena sangat bersyukur dan juga mengucapkan kontribusi kepada Sifu kerana memberi peluang dan kepercayaan kepada Wena untuk jadi host malam ini. Okey, malam ini pula pagi ni. Okey, host pagi ni bukan malam ni sebab dah terbiasa untuk kita buat talk malam kan. Okey. So jadi Wena nak share kesyukuran hari ni. Dah ready nak sharing nanti. Kalau siapa yang dah ready nak sharing nanti, jangan malu-malu angkat tangan sebab siapa yang malu angkat tangan, dia akan tak ada peluang untuk bersharing sebab Wena akan tepat masa pukul 11.30 kita akan tutup kedai. Tutup kedai teppanyaki kita macam dekat Kengkon tu kan. Okey. So kesyukuran Wena hari ni ialah sangat happy. Happy kerana apa? Kerana dikurniakan kesihatan, diberikan peluang untuk jumpa 60 jutawan-jutawan yang bernilai dalam kita punya BO team. Okey. Kedua, Wena rasa sangat-sangat apa ni orang kata teruja dan juga sangat-sangat rasa macam wow sangat. Sebab apa tahu? Sebab nak share benda ni tahu. Nak share benda ni sekejap kat mana dia? Okey. Okey, boleh nampak benda ni? Boleh nampak? Kalau nampak bagi saya 3. Kalau nampak bagi 3. Okey, nak besarkan. So, sangat rasa macam teruja, rasa macam awesome sangat sebab semalam kan, Wena ada cerita dalam kelas saya semalam, okey, merupakan anniversary. Sebenarnya nak betulkan, anniversary Wena ialah NDO. NDO ni ialah dulu kita panggil New Distributor Orientation. Sekarang ni kita tukar distributor kepada FBO. Maksudnya ialah New FBO Orientation. Pada tahun 2013, 19 November adalah kelas pertama yang Wena sampaikan NDO ni, orientasi ni kepada kawan-kawan dan juga FBO yang ada di Kuantan. Kita buat secara offline tau. So you tengok masa kita buat offline tu dalam lebih kurang dalam 25-30 orang saja. Nampak? So Tuhan dah aturkan elok-elok. Kena pula semalam November juga, okey, 15 November juga Wena sekali lagi present untuk orientation ni di online tau. So bila kita tengok dengan online ni memang kita boleh pergi lagi jauh. Sebab apa? Sebab bukan saja orang yang dekat Kuantan, bukan saja orang yang dekat bukan saja orang yang ada dekat Kemaman dia boleh datang tau. Tapi orang-orang yang di seluruh Malaysia boleh datang. Kod-kod ada juga kod yang ada dekat Saudi ke semalam kan masuk. Mana kita tahu kan. Jadi semalam 300 orang dalam Zoom ni memang bertahan sampai habis. Thank you very much. Terima kasih banyak-banyak dan saya Wena nak you all terima kasih kepada diri sendiri yang memang stay sampai habis, belajar sampai habis, fokus sampai habis. Okey? Sebab apa? Sebab itu apa yang kita belajar, kita dapat dan kita boleh ajar. Macam GLT Yuslida bagi tahu kita hari ni kalau you datang untuk belajar, you tak akan dapat 100% dan juga you punya hasil tu lain. Tapi kalau you datang belajar dan pasang niat untuk mengajar, you punya hasil lain. Sebab apa? You punya komitmen dan you punya fokus akan pergi lagi banyak. Maybe dalam 500% macam tu. Sebab you nak mengajar kan. Okay. So dekat Wena tengok dalam YouTube pun lebih kurang ada dalam 80-90 orang dalam tu. Okay. So tanya kepada semua yang join kelas malam. Wena harap apa yang saya share semalam adalah benda yang boleh mencetuskan, membangkitkan, bagi suntikan semangat untuk kita terus berjuang kerana ini adalah bisnes kita selama-lamanya. Untuk apa? Untuk generasi kita yang akan datang. Dan juga kesyukuran ketiga Wena ialah Wena rasa sangat excited. Sebab apa? Sangat excited sebab banyak orang kata jadual-jadual yang telah diatur untuk langkah-langkah seterusnya untuk nak
menghabiskan, okay, nak closing, nak finish strong untuk tahun 2022. So siapa nak finish strong untuk tahun 2022, type dekat sana finish strong. Okay, finish strong, finish strong, finish strong. Yes, terima kasih dan juga tahniah kepada 100 orang yang berjaya masuk ke dalam teppanyaki hari ini, kerana Tuhan dah gerakkan hati you all untuk masuk, rezeki you all lah yang dapat masuk. Okay, so apa yang Wena nak share dekat sini hari ni tak banyak. Okay, yang dah angkat tangan tu sabar sikit. Saya nak share sikit sahaja dekat sini. Okay, so tergerak hati Wena hari ni untuk nak share apa yang telah Sifu selalu bagi tahu dekat kita, ialah Wena nak recall balik apa yang sangat-sangat penting dalam kita punya perjuangan, ialah rules 1, 2, 3, iaitu cara bagaimana kita menjadi mengimitasi sebagai seorang pemenang. Okey, macam mana kita nak bertahan untuk perjuangan ni, permulaannya untuk orang baru ke untuk orang lama ke, mesti kena pegang betul-betul rules 1, 2, 3. Siapa suka rules 1, 2, 3, type dekat chat room rules 1, 2, 3. Nak tengok rules 1, 2, 3. Kita nak tengok kat sini. Wah, ramai nak finish strong. Bagus. Okay. So, buat betul-betul, fokus betul-betul dan juga be serious dengan apa yang kita dah set. Okay. So, pertama sekali kita mesti kenapa? Rules pertama mesti jangan putus asa. Okay. Orang yang dah kaya-kaya, dia tulis buku pun, memang dia akan selalu ingatkan kita jangan putus asa. Kita pergi dekat rally pun, kita punya Presiden Greg Mok pun dia akan bagi tahu kita never, never, never give up. Nampak? Never, never, never give up. Okay, so itu yang pertama, dan jangan mati, mesti ada inisiatif menghadiri mesyuarat. Setiap mesyuarat mesti ada inisiatif. Apa maksud inisiatif? Inisiatif bermaksud apabila kita ada halangan ataupun apabila kita ada dugaan, kita mesti mengatasi masalah tu dan kita mesti ada rasa inisiatif. Rasa orang kata apa, kok mana pun aku nak masuk kelas. Masuk mesyuarat. Sebab apa? Bila kita masuk mesyuarat, contohnya teppanyaki kan, kita ada ramai orang teman kita, semua yang masuk ni adalah orang-orang yang dalam aura positif. Dan semua orang yang masuk ni bila kita sharing, dia akan doakan kita. Nampak? Jadi mesti ada inisiatif untuk masuk kelas mesyuarat teppanyaki ke, sistem di hari Selasa ke, hari orang kata hari Selasa, hari Isnin sampai Rabu dan juga hari Ahad. Dan juga kita ada lagi kelas hari Selasa malam, nampak? So ataupun you punya leader-leader yang buat kelas, jangan kita pandang rendah terhadap speaker, kerana orang yang pegang amanah, angkat amanah, ambil amanah sebagai speaker ni, mereka adalah orang-orang yang terpilih dan juga bukan simple-simple je nak jadi speaker tau. Okay, so jangan pandang rendah kepada speaker, mesti respect, mesti bagi fokus betul-betul kepada setiap speaker yang bagi ilmu, share ilmu kepada kita. Kerana apa? Kerana setiap orang dia ada kekuatan dia. Itu yang Wena selalu percaya. Dan bila kita masuk kelas, satu topik kelas yang sama, okay, satu topik kelas yang sama, tetapi berbeza-beza speaker, you akan dapat ilmu dan juga tips yang berbeza. Kedua, apa yang perlu kita buat ialah kita jangan bersendirian. Sebab tu kita kata kena masuk dalam kelas. Kalau you ada dekat dengan you punya leader, you boleh buat perjumpaan mungkin setiap minggu, satu kali ke, ataupun nak jumpa setiap hari ke, boleh. Sebab bila you jumpa leader, okay, yang ada ilmu, yang ada aura positif, you akan nampak mendetukan, dia akan menaikkan semangat you. Dan sentiasa berdekatan dengan orang yang positif, rakan yang positif, guna konsep ABC. Konsep ABC, Wena dah sebut semalam bagaimana kita guna konsep ABC. Pentingnya kita guna konsep ABC adalah untuk kita menggunakan pengaruh. Okay, menggunakan pengaruh. Lebih bagus daripada kita usaha seorang. Nampak? So, itu sangat penting. Dan apabila, yes, kalau kita tengok masyarakat kita ni, bukan semua orang yang positif. Okay, jadi kita kena bijak. Bila kita jumpa dengan orang yang negatif, okay, kita kena pandai. Kita kena pandai handle dan juga kita kena pandai tempatkan diri kita ni di golongan yang macam mana. Bukan kita tak nak berkawan dengan orang negatif, bukan.
kita still lagi berkawan, cuma kita kena pandai kita nak duduk dekat mana untuk kita nak transform kita punya kehidupan ataupun kita nak aura-aura positif. Kita kena pandai. Jadi mesti guna konsep ABC kalau you masih lagi baru di Forever Living ataupun konsep baru, konsep ABC bukan sahaja untuk orang baru, untuk orang lama pun boleh. Contohnya you guna YouTube link lah, you guna kelas-kelas dalam YouTube, you boleh guna kelas-kelas. Contohnya semalam ramai leader-leader yang leverage, leverage dia orang punya tenaga, leverage dia orang punya masa, speaker yang tolong cakap untuk dia orang, nampak? Itu memang sangat power. So pegang rules nombor 3 ni, jangan berfikiran negatif. Nampak? Rules pertama. Rules kedua pun cakap jangan negatif, kena positif. Rules ketiga pun cakap jangan negatif, kena positif. Jaga emosi kita. Jaga emosi, okey? Yang penting dekat sini, kalau you masuk sekarang ni, you adalah orang yang suka beremosi negatif, sekejap-sekejap marah. Kalau orang dah janji dengan kita, dia tak datang pun kita nak marah dia. Jangan. So kita apa? Kita kena tukar pemikiran kita nak kena tukar emosi kita, jaga emosi kita. Kalau hari tu kita tengah rasa macam tak boleh kontrol sangatlah emosi, jangan pergi jumpa dulu prospek tu. Nanti spoil kan, nanti habis lingkup. Nampak? So emosi ni kena jaga. So salah satu cara untuk kita berfikiran positif, dekatkan dengan diri dengan orang-orang yang positif adalah Wena suka macam mana tahu? Wena suka buka YouTube, lepas tu Wena search video-video pendek yang memberi kata-kata semangat. Sebab Wena lebih suka kepada mendengar. Okey, mendengar, nampak, tengok. Okey, jadi saya suka buka YouTube, saya akan tengok dan juga daripada sana saya akan dapat inspirasi daripada orang-orang yang berjaya, kata-kata positif, kata-kata semangat. So kita kena pandai jaga emosi, kita kena pandai bertukar daripada keadaan negatif kepada positif. Kita kena sangat-sangat bijak dekat sini. So lihat kepada benda yang anda ada. Jangan tengok pada benda yang kita tak ada. Wena suka nak bagi contoh suami isteri. Okay? Jangan kita pandang pasangan kita ni benda yang tak ada. Jangan kita nak banding dengan pasangan orang lain. Jangan kita nak rasa macam kenapa dia tak nak tolong I? Kenapa suami aku ni dia macam tak kisah je. Dah lah bini dia tengah buat demo. Lepas tu dia tengok je. Dia tak adalah kata nak tolong simpan ke, tak ada. Tengok Fernling tu. Kalau Magna buat demo, sebi-sebi dia sediakan. Jangan macam tu. Sebab setiap orang dia ada dia punya peranan dan setiap orang dia ada dia punya kekuatan. Sebab tu kita buat Forever dalam team BOI, kita boleh teamwork, kita boleh leverage, kita boleh gunakan kekuatan masing-masing untuk tempat yang tepat. Okay, so saya harap pegang 3 rules ni. Okay, pegang betul-betul 3 rules ni supaya kita betul-betul boleh bertahan dan mempunyai kekuatan diri, inner power yang sangat-sangat kuat. Angin datang tiup ke, taufan ke, puting beliung ke, kita tak kisah. Okay? Dan saya nampak dah tak sabar-sabar lagi kita punya leader, kita punya jutawan nak sharing dekat sini. So kita welcome jutawan pertama iaitu Miss Yanaf. Betul? Miss Yanaf nama dia. Boleh you unmute? Ya, saya sekejap. Cuba sebut sekali untuk Magna you punya nama. Sebut macam mana nama? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah pada hari ini saya share 3 kesyukuran saya pada hari ini. Dia dah terkeluar. Dia dah terkeluar, tak apa. Nanti kita bagi dia masuk balik. So kita teruskan dengan jutawan Rawati. Hi, good morning JLT Magna. Okay. Best sangat Magna punya kelas malam. Okay, sangat jelas, terang, padat, lancar. Ya Allah, memang superb speaker kan. Macam
dalam otak tu memang prosesor dah untuk untuk cerita tentang NDO. Okay. So yes, betul, kulit cantik, rambut cantik. Okay. Thank you so much Wena jadi host pagi ni juga. Tak puas cakap lagi kan. Okay, Kak Wani nak share. Kak Wani kan pertama kali Kak Wani kagum, sangat-sangat kagum dengan aloe vera ialah bila Kak Wani pergi Win with Forever dekat HQ KL. Seingat Kak Wani lah InsyaAllah 2017, awal 2017. Hai Saida Ahmad. Okay. And then dan orang yang membuat Kak Wani sangat kagum dengan aloe vera adalah CBM Wena. Sebab masa tu dia yang buat talk tentang produk, I think Touch of Forever, tak silap. Kan, tak silap lah. Okay, tapi yang penting ada first time Kak Wani tengok. Hello? So first time Kak Wani tengok depan-depan demo aloe vera. Okay, and then ni siapa ni? Asmida ni. Okay dah. Okay, so first time Kak ni tengok dan Kak ni terus especially yang masa mentol tu, first time Kak ni tengok demo aloe vera dengan boleh menyalakan mentol, mengalihkan tenaga. Okay, so itulah Kak ni ingat Wena sampailah tu sampai sekarang lah. Okay, so sangat-sangat happy bila dapat jumpa masa tu Kak ni baru supervisor. Okay. Betul lah, masa tu baru supervisor tak silap. Okay. Masa tu Wena dah manager, dah CBM lah. Dah eager manager lah. Okay. Alright. So Alhamdulillah. Bila kita terinspirasi dengan leader-leader hebat dekat Forever ni, kita akan jadi macam diorang juga. Percaya tak? Percaya tak? Magna legend kan, PCM Masrul. Percaya tak bila kita terinspirasi dengan mana-mana leader dekat dalam Forever ni, kita akan jadi macam diorang. Tapi dengan syaratnya apa diorang buat kita kena ikut buat. Kalau diorang sentiasa diorang ada, kita kena ada. Di mana diorang ada, kita kena ada. Macam tu. Okay, kalau macam betul lah yang Wena share 3 rules tadi. Kena pegang kuat-kuat 3 rules tu. Okay, walaupun belum capai target ke, walaupun belum ada semangat ke kan, walaupun bergaduh dengan laki ke kan. Kena juga pegang 3 rules tu. Okay, Kak Wani nak share yang Kak Wani daripada Kak Wani baca buku Orang Jepun ada diorang ni hidup umur diorang panjang. Lepas tu ada satu kawasan dekat Jepun, ada pulau dekat Jepun tu, Okinawa. Okay, diorang ni dalam dunia orang penduduk dekat situ adalah yang paling lama hidup. Yang paling lama hidup lebih 100 tahun dan paling ramai yang lebih 100 tahun dekat situ. So ramai orang buat kajian lah dekat orang-orang Okinawa ni kan. Dan diorang ni salah satunya dia ada beberapa lah sebab kenapa dia boleh hidup panjang tu kan. Di samping dia punya environment memang blue ocean, maknanya sangat bersih daripada pollution. Tak ada pencemaran kan. Dia sangat sihat. Diorang sangat sihat, diorang lebih banyak berjalan daripada naik kereta. Diorang jaga pemakanan. Okey, diorang memang menjaga pemakanan sangat-sangat. Lepas tu dia dia banyak exercise. Exercise dia exercise simple je, bukan exercise berat-berat. Exercise dia gardening, walking, yang boleh mengeluarkan hormon-hormon gembira. Okey. Lepas tu dan dia banyak makan sayur-sayur, buah-buah, dia kurang makan daging, dia banyak makan ikan. Okey, dan satu lagi faktor dia orang panjang umur dan gembira ialah kerana dia ada satu circle yang sangat supportive, yang sangat-sangat positif dan mereka sentiasa berada dalam circle tu bersama-sama. Walaupun diorang duduk sekampung kan, tapi dia punya sekampung tu memang diorang ditrain untuk positif, untuk hidup ada purpose. Purpose diorang ialah untuk diorang hidup ialah untuk sentiasa aktif, lepas tu sentiasa contribute. Purpose hidup diorang itu yang diorang panggil ikigai. Ikigai tu maksudnya purpose of life. So diorang jumpa purpose of life diorang ialah
macam itulah yang kau cakap tu. Banyak-banyak contribute. So diorang memang develop satu circle yang sangat-sangat positif. Jadi itu sebab mereka boleh hidup happy, hidup banyak memang happy, senang, okey, panjang umur. Okey, so dan diorang apa lagi tu apa aku tadi nak cakap, Allahu Akbar. Diorang time freedom and financial freedom. Okey. So sangat-sangat penting sebenarnya circle. Kita jangan duduk dalam circle jangan duduk dalam circle FB kita yang yelah kita punya FB friends tu macam-macam jenis kan. Jadi kena pandai filter kan. Siapa okay macam ni, bila dekat FB, dekat TikTok, okay, jangan terlalu mudah tengok benda-benda yang macam viral-viral ke, yang tak best ke apa ke, yang accident ke apa ke, semua tu jangan tengok. Orang apa cakap pasal curang lah, pasal bermadu lah, pasal apa lagi, pasal contohnya benda-benda macam tu yang banyak orang tengok kan, yang banyak views kan. So itulah, kita janganlah mudah apa nak tengok benda-benda tu, jangan. Kita kena bila kita tak tengok benda-benda tu, kita banyak skip atau swipe kan, nanti benda tu dah tak datang lah dekat kita punya dia tak lalu dah dekat kita punya ni lah kan. Jadi dia tak absorb oleh otak kita kan. Jadi kita sentiasa positif. Jadi yang sangat penting lah circle kan. Sangat-sangat best. Kak Wan ni alhamdulillah Kak Wan ni bertahan kan, dan insya-Allah sampai bila-bila. Okay, dekat Forever ni sebab Circle BO International. Okay, sangat-sangat best. That's why kalau ada event je, Kak Wan ni mesti pergi kan. Kelas Kak Wan ni mesti masuk. Walaupun Kak Wan ni dah CBM, dah 6 tahun dekat Forever. Okay, sejak kita ada kelas offline, Kak Wan ni pergi. Walaupun Kak Wan ni bekerja, Kak Wan ni pergi kelas malam. And then walaupun anak dekat hospital, Kak Wan ni pergi kelas. And then bila dah ada online kan, Kak Wan ni memang masuk tempayaki apa semua kan. In fact hari ni Kak Wan ni tengah exercise ni dengan ni, nampak ni? Nampak ni, time freedom. Time freedom kan. So walaupun tengah exercise kan, kita dah online di mana-mana kan. So kita boleh je masuk tempayaki kan, masuk kelas, boleh bagi sharing pula. So itulah kalau kita betul-betul suka dengan circle kita akan sentiasa nak bersama, okey, nak sentiasa nak aktif dekat grup. Kak Wan ni tak boleh tau kalau tak aktif dekat grup. Grup kita punya ni lah, team lah kan. Mesti nak kalau nampak je grup, mana-mana grup Forever yang berwarna hijau je, keluar je mesej hijau kan. Kau ni memang akan tengok apa kan? Tengok. Kau ni akan tengok yang tu dulu. Grup sekolah ke, grup apa ke, grup taman ke, grup apa tu kau ni tengok. Tak berapa laju lah. Okay? Sebab kita tahu apa yang diorang share dalam grup-grup kan. Kalau dalam grup-grup tu share ni lah, share menakut-nakutkan lah, share benda yang merisau-risaukan lah. Nak buat apa, betul tak? Kalau grup sekolah tu Allah kan. Mengadu anak macam ni lah, mengadu tu lah, mengadu ni lah. Oh, come on. Kak Wan ni tak nak absorb benda tu dalam otak dan dalam hidup Kak Wan ni. Tak nak. Okay, so Kak Wan ni suka Kak Wan ni suka masuk grup Forever. Kan, tak kisahlah ada berapa banyak grup Forever, yang mana yang hijau tu je kau ni tengok. Okay. Jadi itulah cara kita sebenarnya kalau kita nak stay motivated dekat Forever ni. Okay, Kak Wan ni sebab Kak Wan ni nampak ada orang dah pergi event, okay, dah pergi dah Malaysia Rally, dah masuk dah kickstart, dah masuk dah kelas, okay, setiap minggu. Lepas tu nanti kan tiba-tiba senyap. Tiba-tiba cakap senyap. Lepas tu bila tanya, cakap nak fokus benda lain dulu, ada benda yang lebih penting, ada benda yang lebih penting daripada Forever. Minta maaf lah. Kalau you nak berjaya macam CBM yang lain, nombor 1 penting ialah Forever. Okay,
Nombor satu penting ialah forever. Tetap buat forever. Walaupun apa pun yang korang kena contoh kena pindah tempat kerja ke kan, atau tiba-tiba ada benda tak baik, tak best berlaku dalam family ke, tetap nombor satu forever. Kau buat forever, tolong orang, mudahkan urusan orang, mudahkan urusan team members, gembirakan team members, contribute dekat team, contribute banyak-banyak kan, gembirakan orang, Allah akan settlekan segala korang punya persoalan. Dengan semudah tersenyum. Ini yang ramai orang tak tahu. Dia ingat forever ni menyusahkan hidup dia. Sedangkan bila kita buat forever, dan kita buat betul-betul dengan niat, dengan niat yang betul, kita akan banyak persoalan ataupun banyaklah isu-isu kita selain daripada forever tu, Allah akan tolong settlekan semudah tersenyum je. So itulah kawan ni, kawan ni kadang pelik lah dengan, kawan ni sangat-sangat pelik dengan orang yang macam tu. Bila jumpa leader, wah kemain lagi kan. Peluk, cium lah, sayang lah, menangis-nangis lah, tolong saya, doakan saya kan. Lepas tu tengok-tengok. Lepas tu tengok-tengok dia dah tak ada dah. Tapi kemudian nak kena mute. Hasliza. Nak kena nak lepas tu tengok dah tak ada dah. Kak Wani ni dengan Kak Miza kan. Kak ni dengan Kak Miza, dan kau ni tengok Kak Lila kan dengan Kak Miza kan. Kita orang tak adalah nak peluk-peluk, nangis-nangis ke apa. Tak adalah. Kan kita orang sempoi-sempoi je kan. Kadang-kadang je gitu kan. Kadang-kadang je lah peluk kan macam tu. Tapi peluk, betul Kak Miza. Nak peluk nangis atas stage lah kan. Bila kejayaan, bila dapat CBM check, itu pun Kak Wani tak nangis. Tapi Kak Wani daripada dulu tak adalah nak nangis-nangis ke apa kan. Tapi Kak Wani, Kak Lila, Kak Azhar, Kak Su yang tak ada nak nangis-nangis tu lah yang stay buat forever. Kan, yang stay buat forever dengan bersungguh-sungguh sekali. Yang menangis-nangis lah, yang sedih, tolong saya semua. Semua mana entah kan. Aduh, memang maknanya Kak Wani nampak siapa yang banyak nangis-nangis tu. Ini lembek ni. Kau jangan nangis. So siapa nangis, siapa peluk-peluk, kau jangan nangis, kau jangan peluk-peluk. Ni kau nanti lembek ni. Kau nak nangis kat belakang. Jangan nangis depan aku. Betul. Jangan drama queen sangat. Nak nangis atas pentas kejayaan. So jadi kau ni nampak daripada situ kan. Kau cari orang yang tough. Orang yang tough ni memang tak mudah tau nak handle dia awal-awal. Tapi once dia faham, once dia nampak forever, once dia nampak kita betul-betul nak tolong dia, kita betul-betul nak berkawan dengan dia, nak berjaya sama-sama dengan dia dekat forever, dia memang akan, dialah yang betul-betul buat forever, insya-Allah. Nangis terharu sebab berjaya lah. Alright. Itu je Kak Ni nak share. Itulah Kak Ni harap sangat bermanfaat untuk korang. Happy-happy dan buatlah forever ni. Lepas tu siapa yang ada downline korang yang tak, yang ada bukan ada problem lah, yang dia dah hilang semangat ke apa kan, pergi ketuk dia. Sebab Kak Wani pun semalam dah ketuk beberapa orang dah. Dah ketuk dah beberapa orang. Kau ni cakap je terus terang. Sebab kita dah sayang kan. Ini time dia hilang semangat, kita debus dia. Kita dah sayang dia kan. Kita debus dia, Alright, so kalau tak nak kena debus, buatlah forever. Walaupun setiap hari tu satu posting, walaupun takkanlah tak logik tau. Tak logik tak buat marketing dekat forever walaupun kena spend 1 minit atau 5 minit ataupun 10 minit, macam tak logik. Saya busy, saya tak cukup masa. Elah, kau berak pun kau boleh pergi buat marketing apa, kan? Kita dah bagi dah semua benda. Tinggal nak copy paste je apa. Kau je yang ngada-ngada sangat kan. Mesti kena luku kepala tu. Apa? Ameng. Abeng. Yang kena ketuk siapa? Ameng Lupa dah. Alright, thank you so much. Assalamualaikum. Maafkan Kak Wani kalau salah silap. Tapi ingat, jangan tak ada dah lepas ni kat forever. Make sure yang ada hari ni ada dekat forever sampai bila-bila. Tulis kat situ. Aku akan ada dekat Tempayaki sampai bila-bila. Tulis.
Okay, bye. Thank you. Okey, kita thank you kepada Rawani Memang betul lah kalau nangis banyak-banyak sangat tu memang lembik lah. Kalau nangis mungkin you rasa macam terharu ke tiba cakap kan. Bila kita keluarkan tangisan tu untuk kali pertama kita akan lagi kuat tau. Tapi dah berkali-kali macam yang apa yang Rawani cakap tu memang melampau lah kan. Rasa macam dah drama sangat kan. So kita mesti kena fokus dan juga be humble apa yang Rawani cerita tadi tu, maksudnya kita kena follow dan tengok bagaimana beliau follow daripada supervisor sekarang ni dah melepasi kepada lebih daripada 2.5K, nampak tak CC? So kejayaan beliau dan pengalaman untuk berjuang beliau sangat-sangat banyak Rawani ni. So terima kasih banyak-banyak dan juga seterusnya kita pergi kepada Miss Yana. Kita bagi kepada dia dulu. Tadi dia dah terkeluar. Boleh Amil? Dapat? Tak dengar? Dapat? Okey. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Alhamdulillah pada hari ini Allah beri saya kesihatan yang baik untuk saya terus bersharing di Terpelaki pada hari ini. Saya share 3 kesyukuran saya pada hari ini. Saya masih bersyukur masih bersama lagi bersama dengan family BOI 9333 di bawah Datuk Sifu Desmond. Masih diberi kesihatan yang baik dan dapat saya bakar manfaat terutamanya produk Forever yang sangat baik. Alhamdulillah. Terima kasih kepada CBN Wena. Terima kasih juga kepada upline saya Nur Hidayah Syahidah binti Cik, lebih dikenali dengan CBN Syida, yang bawa saya dalam keluarga Forever. Saya terus bersemangat walaupun apa-apa pun halangan yang datang dalam bisnes kita. Yakin dan percaya insya-Allah kita pasti akan berjaya seperti dari Sifu dan semua leader-leader kita yang hebat di Forever. Saya doakan anda semua berjaya. Sebelum saya nak mengakhiri saya berbicara kepada hari ini, nanti saya nak jemput CBN Syida dan apa lagi lah? Dan Ustazah Syifa sharing di Terpelaki ini. Saya akhir dengan saya berbicara pada hari ini. Saya nak minta doa kepada anda semua, doakan saya supaya saya dapat naik CBN pada tahun hadapan dan tahun-tahun yang akan datang. Dan saya doakan anda semua boleh naik peta bersama saya. Macam saya cerita baru ni lah. Saya mimpi saya dapat cek atas peta dunia. Saya rasa debur dan nervous dan appreciate. Macam-macam ada dekat pemikiran saya. Nak becek sebab nak gembirakan mak ayah saya, nak gembirakan mak ayah saya. Saya pun bangun daripada tidur tu, mimpi tu kan. Bangun daripada tidur, ya Allah, macam ria. Macam ria mimpi tu. Saya pun rasa, ya Allah, masa tu saya rasa nak menangis. Saya nak menangis ni, saya cerita ni. Saya tak boleh. Kalau boleh mimpi saya tu saya nak ria. Tak nak main-main. Kalau boleh saya nak naik manager. Saya nak naik manager sebelum bulan 8 2023. Saya nak naik manager. Saya nak capai Eagle Manager. Saya nak capai safety di dalam Forever. Saya nak ada Shadow. Saya nak F2D. Kalau boleh saya nak F2D . Saya nak hadiahkan sebuah kereta yang bernombor pelik TKA9333. Ya Allah, saya terharu saya cerita pada hari ini. Saya nak menangis. Saya kalau boleh lah mimpi saya tu jadi kenyataan. Saya nak
saya nak bangga belaka yang bersekretariat dengan saya. Seperti CBN Syida, seperti CBN Fauza, CBN, semua CBN. Saya rasa sedih sangat. Saya doakan anda semua boleh naik atas pentas bersama saya, ambil cek di pentas dunia. Betul, saya nak macam-macam lah. Saya nak bergambar, nak bergambar dengan leader-leader yang hebat di atas. Seperti GLT Datuk Desmond, GLT Yuslida, GLT Wena, GLT macam-macam. Dan siapa yang nak jadi GLT, saya dah doakan supaya anda semua boleh berusaha. Macam trademark saya, kita mulakan dengan senyuman manis, akhiri dengan keberanian. InsyaAllah saya akan usahakan untuk anda semua. Dan saya nak jumpa CBN Syida. Dan selepas CBN Syida itu, saya nak jumpa Ustazah Syifa untuk bersharing selepas saya bersharing. Terima kasih CBN Mina. Apa ni yang Syazah Syifa ni ada kat sini ke? CBN Syida kejap CBN Syida. Okey, CBN Syida sekejap Yang seorang lagi tu ada tak kat sini? CBN Syida. Syida. Okey, kita bagi apa ni dia punya niat nak betul-betul dia nak dukung dia punya upline, kita bagi dia punya upline dulu, boleh Kak Azhar? Okey. So kita jemput Syida. Okey, terima kasih. Jemput dulu CBN Syida. Aduh lah. Okey, terima kasih bakal JLT CBN Bena dan semua kita lah semua bakal JLT insya-Allah. Sebenarnya tadi macam benda ni berkait tau. Berkait macam mana? Bila Rawani share, CBN Rawani share tadi dia kata jangan lembek, jangan menangis. Saya sebenarnya menangis je. Sebab tapi kita menangis bukan sebab kita kecewa, kita menangis sebab kita nak gembira, betul tak? Menangis gembira, ya banyak jenis menangis ni. Tapi hari ni saya menangis sebab gembira. Tak apa, kena kuat. Kita kena tukarkan kita punya tangisan tu kepada kita punya tindakan, usaha kita, baru berbaloi. Kalau kita nangis gitu je, dia tak jadi. Benda-benda pun dia tak akan jadi. Dia akan jadi air mata je, lepas tu kering. Teruskan Syida. Okey. Saya minta maaf. Sebenarnya terbaiklah Alifah ni walaupun dia kita jangan tengok kekurangan lah macam CBN Bena share tadi 3 benda yang row 3, 1 hingga 3 tu memang kita kena pegang kuat-kuat. Benda tu dia jadi sebab dia ada 1 hingga 9 kan, jadi kita pegang benda tu 3 benda tu supaya kita kuat. Benda ni kita tak akan bersendirian. Jangan putus asa, lepas tu jangan bersendirian, kita jangan fikir negatif. Dan walaupun kata sepanjang 9 tahun saya dengar Forever Living, macam-macam lah halangan kan. Kalau nak ikut dengan Forever pun ada halangan. Tapi dengan hidupan kita ni tak boleh lari. Selagi kita bernama manusia, kita tak boleh lari daripada cabaran hidup. Cuma kita kena pandang cabaran hidup kita tu sebagai satu anugerah. Sebab saya pun bermula dengan diuji sakit kan. Tapi alhamdulillah bersyukur sangat sebab kita diuji itulah kita berjumpa dengan platform yang sangat tepat iaitu Forever Living, dan kita jumpa orang-orang yang suka yang positif macam hari ini. Walaupun kita kata kita bukan siapa-siapa, tapi bila kita duduk dalam BOI, dalam circle positif macam Forever ni, kita automatik kita akan jadi macam mana kita duduk dalam circle tu. Jadi saya sangat bersyukur. Sebenarnya saya sedih, bukan sedih sebenarnya, air mata kadang-kadang bukan air mata palsu, bukan air mata buaya pun, bukan air mata macam saya Wana kata tadilah, macam kita kadang-kadang benda tu ya hati kita tersentuh, kita rasa sedih, kita rasa terharu. Dan hari ini saya nak share pada anda semua, saya sangat bersyukur sebab sepanjang saya dalam Forever Living 9 tahun ni, saya tak pernah jangka hidup saya boleh berubah. Daripada orang yang pendiam, daripada orang yang sakit, kita berubah jadi orang sihat. Alhamdulillah. Sebab apa? Kesihatan tu sangat dituntut dalam Islam pun. Sebab kalau tak sihat, macam mana kita nak memberi kebaikan pada orang, macam mana kita nak buka kata benda nak membantu orang lain. Sebab dulu saya masa susah, saya sakit,
Saya ada 10 orang adik-beradik kan. Saya ada 2 orang saja perempuan, iaitu saya yang ke-8, kakak saya yang ke-3. Jadi saya ni jarak jauh dengan kakak. Dan dia ada ujian yang sangat berat juga, jadi ibu tunggal semua. Bila kita tengok kehidupan dia, sampai saya pun rasa takut. Tapi sebenarnya hari ni kehidupan kita berbeza, tak sama. Kita tengok orang tu macam tu, kita bukan macam tu. Sebab bila dia dalam forever ni, saya cuba ubah hidup, tapi nak ubah hidup kita kena ada mentor. Macam contoh kita bersyukur sangat dalam BOI kita ada Datuk Desi Budasma yang tak pernah putus-putus, sentiasa senyum. Dan kita kalau saya down pun saya akan tengok muka Datuk Sifu, kita akan tersenyum. Sebab apa? Dia sentiasa senyum. Walaupun kita tahu bila kita duduk di atas, mesti kita banyak pemikiran kita, lagi luas, betul tak? Lagi banyak benda yang kita kena fikir. Tapi sebab kita fikir masalah itu, orang kata kecilkan masalah, besarkan matlamat. Alhamdulillah hari ni kita jadi sekarang lah, macam sekarang. Dan alhamdulillah permulaan dulu memang saya tak ada keyakinan diri apa semua, tapi hari ini bila kita duduk seka positif, kita orang kata berfikiran positif, kita duduk dalam BOI, duduk dalam Forever Living, kita boleh ubah hidup kita. Orang kata dia jadi macam sekarang. Sebab saya dengan Forever Living dah kata capai semua insentif. Kalau daripada 5 sisi achieve tu sampai ke CBM, alhamdulillah dah capai semua, dah rasa semua tu, walaupun kita rasa macam bermimpi. Dan hari ni sangat bersyukur sebab apa? Sebab dulu kita macam Cik Wana katalah, kita utamakan keluarga kita, utamakan orang lain. Hari ni Allah hadirkan ni anugerah tu untuk kita juga. Saya hari ni alhamdulillah lah, sepanjang duduk dalam Forever ni, saya duduk dengan ayah kan, dengan ayah sebab ayah saya dah tua, jadi saya duduk dengan dia lah. Mak saya dah tak ada. Masa mak saya meninggal tu pun saya dalam keadaan sakit lagi. Kita rasa ujian tu berat, tapi hari ni kita rasa berat, sebenarnya tak berat bila kita dah dapat lalui. Dan hari ni alhamdulillah dengan income Forever Living, orang kata dulu kata diam, tak ada pendapatan, orang kata tak ada kehidupan. Hari ni kita dah dihantar dengan Forever ni hampir 16 negara. Lepas tu saya dapat buat orang kata kebaikan untuk keluarga. Kita dekat kita keluarga kita lah, sahabat-sahabat kita semua kan. Jadi alhamdulillah. Dan hari ni saya sangat bersyukur sebab saya boleh kata buat rumah sendiri. Walaupun saya memang duduk dengan ayah saya, tapi saya buat rumah sendiri. Atas dasar sebenarnya bukan buat untuk buat rumah tu bukan kita saja nak buat. Kita nak buat untuk keluarga kita. Maksudnya saya ada ipar saya lah, dia buat rumah, kita buat bergabung. Maknanya nak tolong dia, kita tolong diri kita juga, alhamdulillah. Dan sangat bersyukur hari ni dah orang kata buat sendirilah rumah ni, kita buat sendiri, bukan tak boleh upah orang. Tapi kita seronok. Sebab kita Forever ni banyak masa, betul tak? Freedom yang paling kata ada banyak free masa dengan keluarga kita tu yang kita nak, betul tak? Kita buat Forever, kita kena fokus, dan yang utamanya kita ada masa dengan keluarga juga. Dan hari ni alhamdulillah lah, orang kata dengan hasil duit Forever Living dah dapat buat rumah sendiri apa semua, dan saya sangat kata bersyukur. Apa yang ada, cuma kadang-kadang kita rasa sayu sebab macam Cik mana kata, kita nak berjaya, kita nak grup kita berjaya, tapi siapakah kita untuk memaksa orang, betul tak? Dan kita harap anda yang tim saya, tim semualah dalam ni, yang rasa down, ada downline tak buat ke, ada downline yang orang kata bersemangat sekejap, lepas tu balik event tak semangat. Kita kena fikir kita siapa. Kita tak boleh nak paksa orang. Tu dah kehidupan masing-masing, bisnes adalah bisnes kita sendiri. Jadi hari ni apa saja yang cabaran yang datang, kita sama-sama kuat untuk mencapai semua insentif, dan kita finish dalam masa 2 bulan ni dengan terbaiklah insya-Allah. Dan terima kasih kepada semua. Dan kita sama-sama doa supaya apa yang kita impikan dalam kehidupan kita dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala, dibagi jalan yang terbaik, dan kita yang penting kuat semangat, kata sisi macam Datuk semua katalah, sisi boleh kalah tapi semangat kita jangan kalah, sebab kita kena stay dalam Forever Living. Sebab akan datang orang yang dah kita orang kata dah sharing dulu mungkin dia akan cari kita balik, dan benda tu berlaku, alhamdulillah. Dan saya doakan semua anda berjaya di Forever Living. Terima kasih Siti Wana. Terima kasih, syabas kepada Steven Shida. Steven Shida memang dia seorang yang sangat kuat. Wena ada kenal dia daripada dia mula join Forever. Tengok, nampak dia punya perubahan daripada dulu sampai sekarang, dan saya selut dengan Steven Shida. Daripada kata-kata dia, saya boleh nampak dia memang ikut rules yang nombor 3 tu, iaitu kita kena fikir apa yang kita ada. Kan? Dan yang penting hari ni, apa yang kita kata nangis, so memang kita nangis bukan sebab kita lemah. Tapi jangan kita duduk nak menangis je kan. So kadang-kala kita kena betul-betul nak bangun bangkit tau. Dan Wena cakap semalam kan, kalau kita pergi share dengan orang ataupun kita punya anak tim dia datang, kita punya event lepas datang tu senyap,
Okey, lepas tu kata banyak halangan lah, dia tak nak buat lah. So apa yang kita buat, kita kena move on dan next kepada orang yang nak. Dan kita kena cakap dengan diri kita bahawa kesian dia. Sebab apa? Sebab Tuhan belum betul-betul nak bagi dia lagi rezeki dekat forever. Itu saja. Okey? So terima kasih kepada Miss Yana dengan CBN Syida. Kita teruskan kepada Kak Zah. Hai, morning, CBN Wena. Assalamualaikum. Morning. Okey, Rabbi Israhli Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amin. Okey. Hari ini semuanya pasal nangis. Tak apa, cerita pasal happy. Okey. Related dengan macam, okey, pagi tadi memang ada touching sikit. Kak Zah pun nangis pagi tadi. Tak tahu kenapa. Mungkin, tapi Kak Zah nangis bukan sebab lemah tau. Tapi Kak Zah nangis sebab Kak Zah cuba kawal kita punya perangai yang tidak elok daripada terkeluar daripada mulut kita. Sampai satu tahap, ya Allah, sabarkanlah aku, ya Allah, jangan keluar benda-benda yang tak elok, ya Allah. Itu Kak Zah menangis sampai nak menahan kesabaran tu. Nak ubah kita punya attitude daripada marah-marah, daripada mengungkit supaya jangan keluar benda-benda yang tidak baik. Okey, 3 kesyukuran yang Kak Zah nak kongsi pagi ni. Alhamdulillah masih sihat, diberi kehidupan bersama keluarga, diberi masa yang sangat bermanfaat dengan family, boleh melakukan amal ibadah. Alhamdulillah, syukur sangat dalam Business Forever. Dapat semua, walaupun Kak Zah tak capai apa lagi insentif yang besar-besar semua, tapi Kak Zah bersyukur sangat sebab Kak Zah ada dalam tim yang cukup hebat dengan bawah Bel, bawah CBN Cik Su, dan terutama CBN Syida. Dulu Kak Zah kenal CBN Syida 2013. Bila Kak Zah jumpa balik 2 tahun dalam COVID, Kak Zah jumpa dia balik. Selepas COVID, Kak Zah jumpa dia balik. Kak Zah tak kenal tahu CBN Syida sebab dulu dia lain. Dia memang lain, tapi sekarang dia sangat-sangat lain. Dulu dia kata dia tak pandai cakap, tapi sekarang setiap kali dia bagi nasihat dekat Kak Zah, setiap kali dia lancar je keluar. Nampak dia punya kejujuran, nampak dia punya keikhlasan tu. Okey, dan Kak Zah juga nak cakap pasal nangis. Kalau sepanjang Kak Zah masuk Forever ni, Kak Zah ingat Kak Zah sekali je Kak Zah nangis depan leader Kak Zah Cik Su balik daripada TTE hari tu. Memang Kak Zah kena balon betul-betul dengan Cik Su. Itu sekali. Bukan Kak Zah menangis sebab Kak Zah down, tapi Kak Zah menangis kenapa aku tak ikut cakap dan kenapa aku tak boleh buat apa sepatutnya aku buat. Jadi daripada situ memang betul kita dah luahkan semua, kita dah lepaskan semua, so kita up kita punya semangat balik. Daripada situ jalan makin terbuka. Thank you sangat CBN Cik Su, thank you sangat, tak pernah tinggalkan akak, selalu support dan selalu ada di saat akak perlukan. Okay, and then yang ketiga, Kak Zah nak kongsi satu cerita. Semalam ada seorang sahabat, dia kongsi dengan akak, dia kata indahnya bila kita sebarkan kebaikan dan bahagiakan orang. Itu ada dalam Forever with Love. Sebab dia kata sebelum ni dia tak pernah pedulikan orang. Tapi ada satu hari tu dia kata dia ada duit RM50 and then dia nak pergi masjid, dia nampak orang jual kuih. Lepas tu dia kata nak belilah kuih, balik nanti boleh buat buka puasa. Dia nak beli niat satu saja sebab duit dalam beg dia ada RM50 and dia ada urusan yang lain yang dia perlu buat. Lepas dia keluar daripada masjid, dia beli kuih tu. Tapi bila dia nampak penjual kuih tu, dia tanya, kuih ni berapa lama boleh tahan? Dengan jujur ikhlas, penjual tu cakap, kuih ni tak tahan lama sebab dia buat daripada kelapa. Tapi kalau akak nak makan esokkan, akak boleh letak dalam peti. Tapi dia tak tahan lah sebab dia daripada air kelapa. Lepas tu daripada dia nak beli satu, dia beli 3. Dan dia tak tanya harga kuih tu. Dia just ambil je baki duit, dia letak dalam beg. Lepas tu masa tu dia cakap, aku beli 3, aku nak bagi dekat siapa. Dia tak ada terlintas kata nak bagi ni dekat siapa. Tapi tak apalah. Lepas tu dia pergi ambil anak dia sekolah, dia balik, dia ingat nak singgah rumah kawan tapi tak sempat. So dia bawa kuih tu balik. Bila dia bawa kuih tu balik anak dia minta duit yang dah baki RM20 dalam beg. Nak beli makanan juga.
So dia kata, tak perlulah sebab dah ada kuih kan. Tapi anak dia cakap nak juga kuih tu sebab dia teringin, lama dah dia nak makan tapi dia tak berani nak minta. So yang ni memang betul-betul dia nak makan. So dia kata tak apalah, dia pun bagi. Dia bagi tak sampai 2-3 jam customer telefon nak barang, and then dia cakap dia tak ada transport, tak boleh nak hantar. Lepas tu kata tak apa, saya pergi ambil sendiri dekat rumah. So dia datang ambil dekat rumah tanpa dia tanya diskaun ke apa, just kita bagi tahu harga, dia terus bayar. Maksudnya dia tak query pasal harga, dah lah dia datang ambil. Setengah orang tu kata dah datang ambil, diskaun lah sikit. Tapi ni tak, dia tak tanya apa-apa. Dan dia pun terlintas pasal kuih yang dia beli tu, dia bagi dekat customer-nya. Rupanya kuih tu rezeki untuk customer dia. Dah banyak orang dia nak bagi tapi tak sempat nak bagi. So dia bagi dekat customer dia dan customer dia happy sangat. So dekat sini Kak Azhar dapat note tau. Memang Forever ni memang cantik. Forever Bitter. Forever ajar kita kasih sayang. Kita bahagiakan orang, Allah akan bahagiakan kita. Kita lapangkan rezeki orang, Allah akan lapangkan rezeki kita. Percaya dan yakin, itu saja. So itu saja perkongsian akak hari ini, dan akak doakan semua dalam grup yang masuk Teppanyaki hari ini tercapai segala hajat, tercapai segala insentif dalam Forever, dan doakan yang sama untuk akak tercapai segala hajat dan grab semua insentif dalam Forever. Okay, thank you Siti Amina. Kita terima kasih dan juga kita amin untuk doa-doa dan juga impian yang Kak Azhar nak. Kita doakan semoga semua impian Kak Azhar dan juga tim akan berjaya tercapai. Okay? Dan juga apabila kita permudahkan urusan orang, orang akan Tuhan akan hantar benda-benda yang mempermudahkan urusan kita. Kita pun sangat-sangat percaya benda ni dan kita seterusnya kita menjemput pakar senyum juga ni Ni confirm tak nangis, ni confirm dia akan senyum. Kita menjemput si Bim Azhar Noor. Iya tak? Kejap. Okey. Sebab tadi kan bila Wina panggil Kak Azhar macam cepat buka ni kan daripada toilet tadi kan. Kalau tak bawa tadi handphone ni masuk toilet kan macam si Puani cakap tadi. Takut terlepas. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak CBM Vena. I love you lah CBM Vena. Okey, tak salah sebenarnya kita ucap I love you. Kita ucaplah I love you, I love you, I love you, I love you kan. Sebab kejap lagi Kak Azhar nak bagi 5 tips macam mana kita nak hidup paling best sekali kat dunia dengan akhirat. So standby dengan buku nota. Kalau tak ada, keluar. Tak adalah kan. Mana boleh kan. Janganlah. Kalau boleh panggillah lagi ramai-ramai. Pool ramai-ramai lagi masuk sebab sekarang ada 170 orang. Okey. 170 orang ni sebenarnya Allah pilih dah sebenarnya. Allah dah pilih dah dia dalam hidup penuh dengan keajaiban. Okey, first syukur Kak Azhar sangat-sangat sebab seperti biasa bila kita bangun tidur kan, pertama sekali kita akan tengok diri kita, roh dah masuk dah dalam jasad aku balik semula sebab tadi Tuhan dah bagi mati sekejap kan. 8 jam Tuhan bagi mati, tak tahu lah korang tidur berapa jam. Okey, bangun syukur alhamdulillah. Oh, masih ada lagi. Okey, muka okey semua. Semua orang kena buat macam tu. Semua orang kena tengok balik muka kat cermin. Okey, Azhar Azhar okey. Tak ada Azhar tukar Vena sebab Vena cantik sangat hari ni, muka glowing. Okey, lepas tu yang kedua of course lah kegembiraan sangat sebab macam macam biasalah macam si Puan beritahu kan, bila kita duduk dalam circle yang ajaib, so bila kita buka handphone kita akan tengok semua cerita-cerita yang best-best dalam grup, positif-positif. Tak ada tengok benda yang langgar mati, accident sekarang ni, benda-benda yang tak best kan, pasal PRU ke, pasal apa ke, kita tak ambil pot dah. Kita tahu diri kita mesti kena move on kan. Menteri mana korang nak pilihlah betul-betul yang beriman kan. Okey, barulah dunia ni akan selamat dunia akhirat insya-Allah. Okey, so yang ketiga, macam yang Kak Azhar beritahu tadi, tulis dekat kertas sekarang ataupun
tunjuk 5 jari pada Kak Zah. Okey, 5 jari. Selama ni kan kita buat 5. Apa 5 ni? Apa 5 ni? Kalau ada setengah leader dia cakap, buat je lah 5 sisi lah tu, 5 sisi lah tu kan. Tapi dalam AUC tak. 10. Kan. Tapi percaya kalau tak ada 5 tak ada 10. So 5 jari, 5 perkara dalam hidup untuk jadi best sangat dekat dunia dan akhirat. Pertama, mesti kena bersyukur sangat-sangat bila kita sihat. Seperti mana tadi Kak Azam beritahu, bila pagi kita bangun kita rasa sihat, kita kena bersyukur. Bersyukur sebab bila kita bersyukur, Tuhan akan tambah lagi nikmat. Kan. Lepas tu yang kedua, bila bangun kita fikir positif. Kita fikir benda-benda yang positif. Tak adalah fikir semalam kenapa dia sibuk nak membawang hal orang kan. Jangan bangun je tu fikir positif. Okey, aku nak pergi cari circle aku. Hari ni aku kenapa ni macam nak gaduh dengan suami pula. Tak, aku nak kena cari upline aku. Apa dah jadi aku? Cari upline kan, cari upline. Pastikan upline tu pula upline yang positif lah. Okey, tak ada upline atas lagi sampai jumpa Datuk Desmond. Positif sungguh tu. Okey, lepas tu yang ketiga, mesti beri emosi yang penyayang. Maksudnya kita tengok diri kita sama ada emosi kita tu kita bersyukur ataupun emosi kita tu emosi yang menyebabkan kita stres. Masih ada lagi ke orang yang stres? Kalau ada lagi orang yang stres, maksudnya kena tengok pemakanan kita. Apa pemakanan kita? Sebab yang keempat ini lebih kepada kerohanian. Rohani. Korang ni telah diberi produk Forever Living. Minum aloe vera, dalam tu ada daun sabir. Minum Pomastin, dalam tu ada delima. Minum makan biji labu. Makan segala benda yang memang dah diberitahu ada dalam hadis, dalam Al-Quran yang memang kekal besok sampai hari kiamat pun bila tulang belulang kita besok dah hancur, Al-Quran tu tetap wujud, tetap ada. Okey. Jadi ditambahkan lagi kerohanian kita tu dengan kita berdoa. Wina, non-Muslim pun ada doa, betul tak Wina? So kita percayalah kan sebab kita ada Tuhan. Tuhan akan makbulkan kita punya doa. Doa, tahajud, baca Quran. Okey? Lepas tu bangun, solat taubat. InsyaAllah buat solat taubat banyak-banyak. Rasa bila nak keluar rumah, tips nak keluar rumah bila jumpa prospek. Okey, buat dulu 2 rakaat solat sunat. Beritahu, ya Allah hari ni kau tolonglah aku. Mudahkan, lancarkan. Kan? VIP lah orang ni, insyaAllah. Okey, so doa, tahajud, baca Quran. Okey, yang kelima ni memang forever, dia memang bagi cukup-cukup sebab dia kata macam siapa tadi yang last tadi Kak Zah. Kak Zah cakap apa? Penuh dengan kasih sayang kan? Forever orang putih. The power of forever is the power Yes, the power of forever, the power of love. Thank you Vena. Okey, kat situ kita selitkan silaturahim. Macam mana kita bersama dengan orang. Bila kita bangun tidur, benda pertama kita fikir siapa aku nak tolong. Okey, siapa yang aku nak ikatkan silaturahim supaya hati aku tenang. Aku boleh bahagia dan membahagiakan. Okey, buat kasih sayang tu tanpa syarat. Kita doakan dia. Bangun tidur pilih 7 nama ke 10 nama. Kita beri Fatihah. Kita ucapkan benda yang baik-baik kepada sahabat kita, kan? Kepada upline kita, kepada leader kita, kepada sifu kita. Even dengan Datuk Desmond sekalipun, dengan Vena sekalipun. Okey, jangan kedekut benda tu. Sebab kita sesama makhluk, kita sesama manusia. Kalau Allah tu kata dia hidup, dia akan hidup insya-Allah. Kita boleh bantu lagi orang lain. Okey, dan yang pertama mesti kena bagi pasangan kita dan anak kita tu bahagia dulu. Baru kita pergi cari orang lain. Jadi dekat situ silaturahim kita sangat rapat, sangat okey. Jadi silaturahim itulah yang menyebabkan kita punya rezeki bertambah-tambah. Okey. So dah tahu dah 5 jari tu apa kan? Lepas ni Kak Azhar bagi tips 10 jari pula. Tapi sebenarnya kalau nak bagi tips kita kena bagi nombor ganjil. Kan? 5, 3, 5, 7. Tunggu minggu depan ataupun hari Rabu ni insya-Allah ada tip baru. Okey? Okey, terima kasih Vena. Terima kasih. Alhamdulillah. Bye. Terima kasih Azhar. Bye. Thank you. So terima kasih ke atas 5 tips ni. Kita nampak simple 5 tips ni. Padahal 5 tips ni kita dah tahu. Cuma kita tak
amalkan betul-betul, kita tak betul-betul pergi buat tau. So mula daripada hari ni, okey, hari ni sempat lagi ni, masih lagi pagi AM kan. So buat kesyukuran, fikir yang positif, jangan stres. Lepas tu guna produk, lepas tu kena banyak berdoa. Doa tu tak kira apa agama pun dia akan berdoa. So doa untuk semua orang di sekeliling kita dan juga kita kena jaga silaturahim, bahagiakan orang yang kita sayang dan juga orang-orang yang terpilih. Okey. So kita seterusnya kepada Mija. Daripada tadi Mija, tunggu So kita welcome Mija untuk sharing. Hai Mija. Mija, adakah anda ada? Hai, ada. Sorry, nervous lah nak ingatkan ada lagi 2-3 orang. Tak apa, Okey. pandang muka Mekna tak nervous dah. Sorry sebelum ni, I sebenarnya nak share sebelum ni lagi tapi tak ada kesempatan sebab I masih jaga anak kan. Okay, tak apa macam ni. I start dengan nama saya Mija dari Shah Alam, berumur 30 tahun. I baru je join Forever. Sebelum TTE tu I dapat join 3 hari sebelum TTE. So GLT Olive dengan Sean, I punya upline. Dia invite I untuk pergi TTE. Actually I tak boleh nak janji dengan dia pun sebenarnya yang I boleh pergi TTE tu sebab satu, I masih ada baby yang berumur 6 bulan. Dan saya memang jaga sepenuhnya lah. Ada 2 lagi anak kecil dengan I. So I nak share 3 kesyukuran ni. So first kali I bersyukur sebab diberi kesihatan yang baik, masih bernafas dan masih dikelilingi oleh orang-orang yang positif dan sayang I lah. Okay, dan yang kedua, saya bersyukur sebab saya dipertemukan dengan upline saya, GLT Olive dengan Sean. Actually pertemuan tu sangat orang kata sangat mainstream sebab I scroll IG actually pukul 6.30 pagi. Masa tu I menyusukan anak, so tiba-tiba I nampak iklan Mr. Sean. Masa tu GLT Sean bagi tahu ada produk ni lah. Saya macam apa benda ni kan? Oh, okay, rupanya Forever. Lepas tu I terus orang kata tekan link tu, lepas tu terus WhatsApp dia. Tu. Lepas tu yang ketiga, I bersyukur sebab dikelilingi dengan orang-orang yang positif. Bila I join Forever ni, sebenarnya I fully housewife. So bila kita fully housewife ni, kita sunyi kan, sebab banyakkan masa dengan anak lah, sibuk kerja rumah apa semua, tiba-tiba rasa dah malam. Kita tak tahu pun bila masa kita punya life ni going kan. So sebelum ni I memang ex-banker. So kita dah pernah bekerja, tiba-tiba kita duduk rumah, I rasa macam alamak, something new untuk I kan. Tapi I still nak buat benda yang boleh membangkitkan balik kita punya semangat, kita punya yelah, maksudnya kita punya inisiatif diri tu yang sebelum ni lain kan dengan yang sekarang ni. Kita sekarang macam sebelum ni kita kerja pun kena bangun awal whatsoever. Sekarang ni tak ada masa yang macam tu dah, tak ada rushing. I rindu rushing tu. Macam tu. So macam pagi ni pun I dah tahu, I rasa I nak sharing lah pagi ni. Macam tu kan. I bangun je, I mandikan anak-anak, I bagi dia orang makan, bagi tidur apa semua. Ni dah bangun balik dah. Lepas tu I nak share pasal dekat TTE sebelum ni. Sorry I kena layan sekejap. I nak share masa TTE. Actually I dari Shah Alam, I pergi TTE dekat Ceras tu. Anak I yang 6 bulan tu actually I fully breastfeed dia. Lepas tu I tak pernah bagi dia botol. And then that time, first time yang dia kena minum melalui botol. Jadi seharian tu dia tak minum susu. I ada upah orang jaga, lepas tu dia kata anak I tak minum susu. I cakap tak apalah, kalau macam tu datang Ceras bawa anak I. So tengah kursus tu I turun sekejap,
bagi dia minum susu, bagi dia makan apa semua, I balik naik. Join balik TTE tu. Sebab I rasa benda tu kursus tu sangat berguna untuk I. Yalah, benda tu first time kan I nak join. Lepas tu dengan GLT Olive masa tu pun I cakap dengan dia, I boleh tak I turun sekejap, I nak nak bagi nak breastfeed anak I. Dia kata okey, boleh. Nanti I naik balik. I cakap macam tu dengan dia. So dia kata okey, boleh. Naik je balik, tak apa. Dia kata macam tu tau. So I rasa seronok bila join circle macam tu. Dengan masa tu I first time jumpa Yuslida. Masa tu first time I jumpa Datuk Desmond. I rasa macam bangga sebab I berdiri dengan one of the orang yang ada dalam Britishpedia tu kan. So lepas tu dengan sharing kelas yang ada pun, dengan semalam dengan Miss Wina pun, I rasa macam ada input untuk I. Sebab I first time I tak pandai lagi tau macam mana nak pergi jumpa orang, nak bercakap. I tak pandai lagi. I tak tahu lagi first step I tu macam mana. I still learning lah proses tu. I still ada learning proses tu lah. So tu je kot. Simple, short. Okay, thank you. Thank you Mija. Thank you. Tahniah sebab dapat masuk terpilih untuk menjadi ahli family kepada BOI team. Dan juga anda pasti berjaya. Follow betul-betul dengan Ibu, Sean dengan Olive kerana mereka merupakan mentor yang sangat-sangat, orang kata apa, selalu inspire dan juga sangat sabar. Betul, dia sangat sabar. I pukul 11 malam, I cakap dengan Olive, I salah postcode lah. Macam mana I order ni salah postcode. Dia kata tak apa, you nanti try. Dia still, pukul 11 malam tu dia still reply I. Yes, betul. Terima kasih. Okay. So, yang penting sekarang ni ialah bila mentor dah betul, apa yang kita nak betulkan lagi ialah diri kita. Kita kena kuat, kita kena bersama tim, kita kena follow rules yang tadi Wena bagi tahu tu. Rules 1, 2, 3. Itu saja. Okay. Dan jumpa Mija di pentas kejayaan. Okay. So, thank you. Kita menjemput kita punya handsome GLT Jackie-Tan. 1 minit untuk beliau. Wow. Okay. Good morning. Wah, 1 minit itu laju Okay. So 3 bersyukuran. Pertama, okay, bersyukur hari ini boleh hidup dengan bahagia, okay, dan sihat. So kedua adalah sangat bersyukur sebab apa? Sebab boleh berjumpa dengan 165 jutawan. So ketiga, bersyukur apa? Bersyukur every day adalah good day. Especially I join Forever Living. Tadi pagi sudah bawa ibu pergi pasar beli barang, lepas tu makan sekali lah. Okay. So sangat bersyukur. Kenapa? Pertama adalah semalam I jumpa dengan GLT Yuslinda dengan Razwan sebab I nak ada some information, ilmu I nak tanya dengan dia itu berkenaan dengan itu medication. So lepas tu downline dia pun ada kat sana lah. GLT, Zuraida, lepas tu Izzati pun ada kat sana. Lepas tu I ada share sikit lah. Okay. So lepas tu Yus tanya saya, kenapa anda boleh di Forever Living 22 tahun masih di Forever Living, tak pergi tengok bisnes lain? Actually, I punya answer adalah senang saja. So pertama, okay. Boleh. Okay. So pertama, okay, I bagi tahu sebab I tahu, okay, I punya standard, okay, I punya kelayakan, my talent. So pertama, okay, I tahu I SPM fail, SAP saya amat pandai. So kedua, I punya bahasa cangkuk. Ketiga, I punya English memang tak boleh cakap. So ketiga, walaupun I bahasa Cina, I cakap pun kurang Cina faham. So itu yang masalah. I tahu kalau I di luar, I makan gaji, or I do anything, I tahu I tak boleh become somebody. So I know, okay, I tahu I sendiri punya standard. I tahu, okay, I punya itu kelayakan sampai ke mana. So that's why kenapa I stay Forever Living. Because I tahu I kalau keluar daripada Forever Living,
I'm nothing. So kenapa banyak I jumpa dengan prospek, dia mungkin buat forever living 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, lepas tu dia tinggalkan forever living. Sebab dia rasa dia hebat. Kat luar dia ada banyak peluang. Banyak peluang dia boleh jadi jutawan. Sorry. Memang sorry. You kalau kat luar, you nak jadi jutawan, you nak jadi, you kena adalah orang yang sangat-sangat special. Okay, sangat-sangat hebat. You tengok Sifu Dato' Desmond. Siapa rasa Sifu Dato' Desmond hebat? Okay, kalau you rasa Sifu Dato' hebat, okay, you bagi 9333. Why? Kenapa? Sebab Sifu Dato' Desmond, you tengok Sifu Dato' Desmond, Miza, JLT, Yuslinda, lepas tu Ina, Weina, ada banyak yang hebat, okay. Rawani, kenapa mereka di forever living? Sebab dia tahu, okay, dia kat luar, okay, tak ada yang sangat-sangat luar biasa punya itu kita panggil apa, okay. So di forever living lain, okay, I cakap lah saya. So that's why, okay, I boleh capai forever living. Memang I memang pun terkejut lah. Selalu Lee bagi tahu, Jackie ini, okay, memang apa pun tak ada, tapi dia buat pencapaian. Because number one, I know myself. Number one. So kedua, okay, I tahu memang luar tak ada I punya itu, kita panggil apa, I punya peluang. Kenapa I continue, I boleh istiqomah di bisnes ini? Sebab yang sangat penting adalah, okay, because, okay, I ada I punya aim. Okay, I ada I punya target. So, okay, I tahu I punya target setiap hari I punya target. So, walaupun, okay, I letih, walaupun I tak suka, walaupun I tak happy, walaupun, okay, I demam, I mesti nak keluar because I know I mesti setiap hari, okay, I capai I punya target. Example, kalau I nak buat 300cc per month PNM, I satu hari I kena buat 10cc. Walau apapun I pun mesti nak keluar. This is the businessman. Ini adalah I punya KPI. Sebab kita datang ke sini, okay, ada leader, okay, dia datang tapi buat tak ada KPI. Dia pun tak tahu dia nak buat apa. Itu yang masalah, okay. So I have every day I ada KPI. I mesti close berapa orang. I kalau tak close, sorry, I tak balik rumah ni. Itu adalah saya punya KPI. Because kita adalah buat business, we must have the KPI. Yang ketiga, okay, so just tanya saya, okay, business, okay, forever living, okay, yang paling besar punya cabaran apa? Forever living paling besar punya cabaran bukan anda jadi CBM. Bukan anda jadi eager manager. Forever living punya cabaran paling besar adalah masa you sudah capai CBM atau eager manager, masa you jatuh, you boleh bangkit balik tak? Itu yang Sifu Dato' Desmond bagi saya tahu. You capai eager manager, CBM itu senang saja. Yang penting, kalau jatuh, kita boleh bangkit balik tak? Itu yang I selalu tengok banyak businessman yang sangat berjaya, okay, Malaysia top 10, okay, richest man, mereka bukan jatuh satu kali, mereka mungkin jatuh 5 kali, 10 kali, tapi kenapa dia boleh bangkit balik? Yang banyak orang, okay, sangat, okay, admire mereka bukan sebab mereka untung banyak duit, sebab itu keyakinan dan itu semangat. Jatuh, bangkit balik, jatuh, bangkit balik, jatuh, bangkit balik. So itu yang banyak orang, okay, nak belajar mereka punya ilmu. So ini adalah, okay, yang I share. Dan last adalah Sifu Dato' Desmond, okay, sangat-sangat ambil, dia memang Sifu sangat baik lah. Dia selalu dia punya otak mesti fikir sesuatu untuk kita capai. Yang baru ini kita panggil MDM, $1 million, okay, mastermind. So MDM ini adalah satu sangat penting. Why? Sebab anda mungkin pernah dengar insurans ada MDRT, betul tak? You biar kawan you tanya dia, apa you nak capai? MDRT. Apa you nak capai? MDRT. You tanya, sebab apa? Itu adalah salah satu standard untuk you adalah, okay, berjaya di insurans. Forever Living, okay, Forever Living Rexmond beberapa tahun dulu dia pernah bagi tahu, hari ini kalau anda adalah Forever Living business partner, you must take the CBM, Chairman Bonus Manager. Kalau you tak ambil dengan CBM, okay, you are not the, okay, kita panggil apa, real business partner.
Kita selalu bagi tahu FBO, FBO, FBO. Apa makna FBO? Forever Business Owner, Forever Business Owner, betul tak? Tak akan Forever Business Owner, okay? You tak ambil dengan share daripada, okay, itu dividen syarikat, itu CBM. So itu adalah mesti kita nak ambil. Okay, walaupun ada 1 bulan lebih, kita akan habis 2022. Tapi kita mesti nak, okay, fight until the end. Mesti nak capai dengan CBM. This is so important. Sifu selalu bagi kita tahu. Nah, MDM, Sifu adalah, okay, bagi satu standard lagi tinggi kepada kita pergi kerja. 5 tahun untuk 1 juta, you adalah bronze. 3 tahun untuk 1 juta, silver. Okay, you capai 5 juta income, you adalah gold. Ini adalah sangat bagus. Kenapa? Sebab kita boleh tunjuk income kepada semua MM leader kat luar, Tanpisas, insurance, properties. You tahu tak? Ada orang tanya saya, dia daripada syarikat lain. Dia cakap, kenapa I nak pilih Forever Living? I bagi tahu satu saja. Sebab Forever Living kita untung banyak duit. Dia cakap macam mana tahu? CP58. So kalau siapa Miza punya upline, downline boleh minta dengan dia. So, you faham tak? Itu adalah kita punya apa? Standard. So, that's why Sifu ambil satu standard MDM, $1 million mastermind. Itu kita mesti nak capai 5 tahun untuk 1 juta, bermakna setiap bulan, setiap tahun you untung 200,000. 200,000. So itu adalah satu standard yang sangat bagus. Bermakna kita BOI kat sini, kita bukan pangkat, setakat pangkat saja. Kita adalah, okay, itu sangat standard untung duit. Anda hari ini, okay, kalau adalah selalu kita bagi tahu, saya adalah pemimpin forever, okay. Forever Living adalah pilihan muktamad saya, betul tak? Selalu ada itu selalu, okay, ikrar, betul tak? Kalau you betul-betul, okay, adalah BOI 9333 punya leader, anda mesti nak capai MDM. Bukan cakap itu slogan saja, saya adalah pemimpin forever. No, MDM. Okay, so thank you very much and see you at the top. Okay, thank you PCM Jackie. Sangat-sangat banyak dia punya pengalaman yang sentiasa mengingatkan kita macam mana kita nak move on dan juga pergi lagi jauh ya. Seterusnya kita menjemput Eddie Chai. Hai Eddie, 1, 2, 3. Halo, good morning. Ya, Okay, nanti. 30 saat. I ingat belum sampai saya lagi. 30 saat saja. Okay. So, good morning kepada semua millionaire, jutawan dalam Forever. Okay, bersyukur. Pertama, happy, excited, sangat excited. Dan okay, hari ini sebab 30 saat saja, so I terus nak sharekan. Okay, sangat bersyukur sebab sebelum ni memang saya ada jaga mak mertua saya. Okay, sebelum mak mertua saya, dia dalam satu rumah sendiri saja, dia hampir sudah 70 kan. Dia memang sangat lemah. Dan masa itu okay, kita tanya dia apa-apa kan. Okay, dalam keadaan macam tu dia apa pun tak nak tahu. So dia sangat negatif. Lepas tu saya tak berbincang dengan I punya isteri. I kata terus I terus ambil tanggungjawab untuk jaga dia. Okay, dalam 1 bulan apa yang saya dapat okay, you orang kena percaya apa yang you buat keputusan itu adalah betul. Bila saya bawa dia balik ke rumah saya jaga, okay, kita jaga samalah, okay. So dalam 1 bulan okay, dia hari ini okay, bersama dengan saya punya family member pergi buat jogging. Faham tak? Sebelum tu jalan pun susah. So lepas tu you tengok bila keadaan dia macam tu, dia dalam itu situasi yang sangat negatif tau. So jadi ramai orang ingat kalau macam ni susah nak jaga semua. Okay, saya bawa dia, lepas tu jaga kat rumah, lepas tu sekarang dia boleh jalan sendiri, dia boleh pergi jogging dengan saya, lepas tu tapi dia tak secepat macam saya lah. Okay, so dia boleh bersama dengan kita, lepas tu dalam taman jalan-jalan, lepas tu sangat bersyukur. Dan sekarang okay, bila I punya isteri dia buat masak kan, okay, saya boleh bersama dengan satu keluarga
dan sama boleh buat forever living. Faham tak? So itulah apa yang sebenarnya ramai orang mereka suka pergi join kelas, suka pergi mana-mana untuk dapatkan positif punya itu energi semua. Tapi kita kena sentiasa ingat, masa yang pertama you sign sebagai FBO Forever Living, apa yang you nak daripada Forever Living. Ini yang kita sentiasa kena ingatkan. Sebab hari itu ada satu kawan, dia sudah 6 tahun tak langsung I send message, I call, dia langsung tak pick up, langsung tak ada feedback, semua respon tak ada. Lepas tu, hari itu dia call saya, lepas tu berjumpa dan dia sudah ambil dia punya itu package, 39 hari. Dan yang pertama soalan dia jumpa saya, you tahu tak apa yang dia tanya I? Dia kata, Eddie, sebenarnya Forever Living boleh buat ke tak? I ketawa saja tau. You tahu kenapa? Sebab saya sebenarnya bulan ini adalah bulan anniversary saya untuk jadikan VIP Forever Living dalam tahun 1999. Yang pertama, so masa itu you faham tak? Masa itu bila saya ambil I punya Touch of Forever, masa itu saya punya minda dalam Forever Living adalah nak jadi jutawan, dan mempermudahkan semua semua ahli keluarga saya hidup dengan bahagia dan happy. Sebab bagi saya family adalah first priority saya. So jadi you tengok, walaupun sudah lama dengan Forever Living, kita masih ada impian dalam hati kita. Sebab kenapa? Sentiasa bila dia tanya saya, adakah Forever Living boleh buat ke tak? I cuma jawab dia, I kata, Forever Living boleh buat ke tak bukan sebab apa yang you nampak dalam Forever Living mereka yang capai. Yang penting apa yang dalam Forever Living, adakah you yang perlukan untuk mengubahkan kehidupan anda. Kalau kehidupan anda, you rasa ada tempat yang lebih baik daripada Forever Living, lebih senang daripada Forever Living, silakan. Tapi anda akan menyesal kemudian. Kalau sebab apa yang you buat keputusan hari ini akan menjadikan apa yang you terjadi dalam masa depan anda. Ini yang saya jawab dia. Lepas tu, apa yang dia kata? Dia kata, Eddie, sebenarnya Forever Living macam mana punya bisnes? Masa itu kita mesti GP, betul tak? Lepas tu dia sudah memulakan dia punya package. Lepas tu dia kata selepas dia habis, lepas tu dia nak tahu lebih, ini berita baik untuk saya lah. Dan satu lagi adalah yang paling happy adalah saya boleh bersama dengan keluarga Forever yang semua dalam terpayaki setiap pagi untuk men-sharekan impian. Dan satu lagi last, kita kena sentiasa janji sendiri. Kalau you punya kawan yang you pernah janji, you kata Forever Living is the best, bila dia sudah nak balik ke Forever Living family ini, adakah you masih tepatkan janji anda, bertunggu dengan mereka dan anda sudah berjaya? So thank you very much. Dan tahun ini saya akan capai saya punya FD dan capaikan Eagle Manager dan CBM saya tahun depan. Thank you. Ya, amin. Kita doakan, sama-sama doakan Eddie capai dia punya F2D CBM Eagle Manager, dan juga kita sangat-sangat salut dengan semangat beliau daripada 1999. Masa tu saya ingat saya baru tamat sekolah menengah. So sampai ke hari ni dia masih bertahan kerana apa? Kerana dia masih ingat, pegang lagi dengan big why dia kenapa dia nak buat Forever Living. So next kita pergi kepada yang last kepada Ija. Halo, hai CBM Wena, boleh dengar suara saya?
So sorry sebab saya lewat masuk depan Yaki. Saya memang mau masuk awal dan mau share awal, tapi saya punya VIP dia ada datang sebab dia order 2 sisi hari ini pagi tadi. Okay, so lepas tu buat training sekejap dengan dia tadi sebab dia dari Ranau, dia balik di Telupit sekejap. So saya menyantuni VIP saya tadi sebab dia mau order. Hai EPCM Sean dengan Olive Choi. Hai semuanya. So 3 kesyukuran hari ini sebab saya masih dapat bangun pagi, masih mempunyai masa menjaga ibu bapa saya di rumah, dan saya baru balik daripada Kota Kinabalu Success Day pada 13 hari bulan pada hari Ahad yang lalu. So itu adalah stage saya yang pertama, walaupun saya baru VIP tapi CBM Charlita, CBM Fiona, semua CBM semua datang dekat saya, peluk saya, okay? Do well, they wish me well, and terjatuh kamera saya. And stay focus in Forever Living sampai capai semua insentif. So saya sangat bersyukur saya dapat merasakan mereka sangat sayang dengan saya pada Success Day Academy itu sangat best. Itu adalah pengalaman saya di pentas Forever. So memang amazing, sangat amazing. And then kesyukuran saya yang ketiga adalah tengah ber-WhatsApp, tengah berusaha untuk closing new VIP untuk bulan ini. So semoga bulan ini dapat close VIP dan masih konsisten buat 5 sisi. So itu saja, thank you. Thank you, sharing yang sangat powerful dan juga padat oleh CBM Ija. Kita tanya kepada beliau, dapat 2 sisi tadi. So teruskan usaha, jumpa anda di pentas Eagle Manager nanti okay. So setakat ini saja Teppanyaki yang di-host oleh Wena. Wena nak minta terima kasih banyak-banyak kepada semua kerjasama semua, dan juga nak minta semua kita doa-doa yang baik-baik untuk kita dan teruskan perjuangan kita di Forever Living sehingga kita punya garis penamat, sehingga kita punya fishing line iaitu CBM dan juga GLT, okay? Dan kita sama-sama nyanyikan kita punya lagu slogan. Boleh dengar tak ni? Boleh. Milik. Taknya. Oleh. Kita menang, kita juara. Kita menang, kita yes, no limit. Go, millionaire. Millionaire.